Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqarah ila siratul mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah. Selawat dan salam kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati semua. Kedatangan Ustaz Mazlan, mudir daripada sekolah Al-Ilmi, dan juga semua yang hadir, alhamdulillah semuanya diizinkan Allah. Kita duduk dalam majlis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dan kurniakan kepada kita kefahaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan syafaat kekasihnya Nabi Muhammad SAW, kita faham, kita kenal benar-benar diri kita dan kenal benar-benar Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maksudnya siapa yang benar-benar kenal dirinya, maka kenallah ia akan Tuhannya. Kurang lebih begitu maksudnya. Jadi alhamdulillah, tidak lain kita duduk sini benar-benar kita nakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila nakkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tanda-tanda menunjukkan Allah itu mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Maka berkeinginanlah kita nakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kurniaan Allah ini kita tak nak ada rasa. Padahal banyak orang yang lebih layak lagi untuk memiliki ketinggian ilmu yang paling tinggi, kata Rasulullah, adalah ilmu mengenal Allah. Maknanya saya tambahkan mengenal diri, mengenal Allah, sebab terus saja kalau mengenal Allah nanti kita kebingungan. Jadi eloknya dikenalkan diri. Maknanya wa fi anfusikum afala, firman Allah, ke dalam diri dulu. Maka kenal kita diri banyak-banyak. An arafa nafsahu, kenal diri yang mana satu. Maka dia ialah yang akan bagaimana nak memberesi supaya kita kenal diri kita ni. Maka takluknya wa fi anfusikum afala. Tengok Allah Taala, tengok betul-betul dalam diri halus lagi. Diri tubuh, diri hati, diri nyawa, diri roh. Ada lagi diri roh tadi, rahsia Allah. Roh tu wayas alunaka anir roh, uli roh min amri rabbi. Betul? Rahsia kan? Jadi rahsia, roh tu rahsia. Rahsia tu siapa? Sifatullah. Sifatullah apa-apa? Nur Muhammad. Nur Muhammad tu siapa? Nur Zat Allah Ta'ala. Dah sampailah tu. Kenal lah kita bahawasanya tak ada kita. Permulaan dia harus diri yang dijadikan kita ni. Disuruh beresi dulu. Tengok diri kau. Siapa yang, kenapa kau bergerak tangan kau? Gerak tu datang dari mana? Hati. Hati gerak daripada mana? Nyawa. Nyawa gerak daripada mana? Roh. Roh gerak daripada mana? Sifatullah, rahsia Allah. Cepatnya tadi kita rasa macam kita punya. Jadi kalau kita tak mengkaji ni, tadi kita rasa macam enteng, mudah. Oh, aku kenal Allah, padahal kita sebut aja. Kalau betul kenal Allah, berakhlak 24 jam dengan Allah. Setiap kita nak lihat, takut kita melihat tu dengan penglihatan kita dulu. La tubdikul absar wa huwa yubdikul absar. Kita tahu yang kita berakhlak ni, seolah-olah nanti kita tanya. Contohlah dalam proses pengenalan ni, Allah wujudkan diri kita ke depan. Jadi diri yang dalam dia keluar nanti. Bila diri dalam yang keluar tu, Allah nak perkenalkan diri yang dalam. Jadi kita berzikir, tiba-tiba diri dalam tu keluar. Kita baru nak kata, siapa engkau ni? Dia dah kata dululah, aku tu engkau, engkau tu aku. Jadi setiap kali dia nak cakap, dia cakap dulu. Pasal diri yang dalam tadi dah keluar bila kita kaji. Tapi bila kita tak kaji, man arafa nafsahu tadi, wa fi anfusikum apalah, kita tak kaji, kita rasa macam kita kan. Jadi lama kelamaan nanti bila kita duduk nak betul-betul nak kenal Allah, dia akan jadi gitu. Allah Ta'ala perkenalkan sendiri yang sebenar dalam diri engkau tu aku. Ni minta maaf nanti orang kata kita mengaku Tuhan. Bukan. Sebenarnya tak ada. Nanti ini proses biar kita dapat dulu.
Jangan peduli orang lain nak cakap apa. Sesat ke memang biasa makanan kita orang kata sesat. Tak apa. Yang penting terus dalam diri kita, wa fi anfusikum, tengok sampai kita katakan kita dah tak ada nanti. Di mana tidak dalam diri kita tu dah ke depan batin kita. Sebenarnya kita nak makan tadi dalam batin kita dapat tahu dulu. Perap yang datang daripada rahsia Allah roh tu pergi kat batin kita ni. Jadi Muhammad ni ada awal, ada akhir, ada zahir, ada Muhammad. Kita pun ada awal, ada akhir, ada zahir, ada batin. Jadi batin kita dah kenal betul? Belum. Wa fi anfusikum tu dalam diri. Jadi bila kau dah kenal betul-betul nanti Allah keluarkan, dia nak kenalkan lah tu. Sebenarnya diri dia nak kenal. Dan tu nanti kita nak minum kata kopi O kan, lemon ke, sebenarnya dia sentuh kat batin kita dulu yang rahsia ni. Tak. Dia yang berhendakkan kepada air lemon ke air apa ke. Kan? Jadi bila kita minum tadi, kita dapat rasa air lemon tu tadi, kita memulangkan balik. Akhirnya mengesakan Allah, bukan berhenti kat sedap air lemon tu. Maknanya dah kenal dah tu. Awalu, akhiru, zahir, batin, semuanya dia sebenarnya. Tak ada satu habuk apa pun. Selalu biji sawi halus pun tak ada apa gitu. Semua dia belaka. Tu tadi. Jadi waktu tu yang manis tiada pahit, itu yang betul orang yang mengesakan Allah. Mengesakan Allah tu dia sebenarnya mengesakan diri dia. Kul huwallahu ahad. Kan dikatakan tu hari, kul huwallahu ahad. Bukan kita. Kul tu dia yang kata. Sebab kalam tu kalam dia mutakalimun tadi. Dia yang berkata-kata dia. Bila kita dah faham nanti baru kita, ya Allah, rupanya aku ni wayang kulit lah, patung tak boleh gerak apa. Langsung patung tu sendiri pun dia juga yang ciptakan. Tak ada apa-apa. Nak kata patung pun tak ada. Semua dia juga. Jadi dia semua yang tajalikan apa saja sejak alam roh, semua dah ada sampai kepada sini, sampai kita nanti dia letakkan nanti pada masyar nanti macam mana surga ke neraka ke tempat kita, semuanya dah dalam pengetahuan ilmu Allah. Tak ada dia ada di dalam pengetahuan makhluk. Semua di dalam Allah tahu iblis mana keadaan penghabisan dia. Awal dia macam mana jadi dia. Malaikat macam mana? Malaikat yang berjuta-juta. Manusia, nabi-nabi, wali-wali Allah, orang arif billah, semua orang apa jenis manusia, yang Islam, yang kafir, yang Yahudi, semuanya Allah punya susunan. Tergantungnya matahari, kerana Allah tu mempunyai sifat hayyu qayyum, dia yang menegakkan sini, letak tapak tu tanpa ada tapak, dia meletak memberdirikan dia. Kita ni berdiri ni sebab Allah yang qayyumiyah dia tu tadi. Jadi semua nanti sudut apa kehidupan kita akan perhati dalam diri kita. Kita lama-lama nanti dia dah orang kata ala bisa tegal biasa kan. Kita akan dah angkat ni, kita dah tak ada rasa kita dah. Automatik wa ma ramaita, automatik dia dah jadi gitu. Bila kita memancung, kita membunuh, kita berperang, kita melihat semua dia, kita dah tak rasa sebab diri yang dalam dah keluar. Jadi kita nak cakap dia nak makan apa, dia dah jawab dah. Nak makan apa? Jadi sebenarnya diri tu dah keluar. Bayangkan, kita bayangkan diri kita dah keluar. Dulunya diri kat dalam kita tak rasa. Ya. Tak rasa. Bila dia keluar nanti, tinggal kita berzikir, tiba-tiba Allah keluarkan. Ya. Kita nak sebut nama Allah lah. Dia dah sebut dulu Allah. Baru kita ikut. Engkau ikut. Engkau tu aku. Baru tahu rupanya kita berbuat ni dalam dulu yang suruh. Lepas tu dalam tu diri terdiri, ada lagi diri terusali. Ada diri sebenar diri lagi. Diri empunya diri lagi. Jadi ada 4 diri tadi. Last sekali diri yang empunya diri. Itulah dia zat tu tadi. Tak ada kita lah rupanya. Semua tajaliat semua kita nampak. Indahnya nanti ya Allah. Kita baru nampak sifat kamalullah. Sifat kesempurnaan. Sekarang kita ni nampak seorang makhluk pun ada kuasa, Allah pun ada kuasa. Kita tak nampaklah kamalullah. Mana ada 2 kuasa pula. Ada 2 pentadbiran pula dalam dunia ni ataupun kat mana-mana. Susah nak bagi faham ni. Tapi kalau orang dah betul-betul dia boleh keluarkan diri dia, betul yakin la ilaha illallah, sampai dia faham, dia masuk dalam benteng kefahaman dia tadi, dia jadi do imanakum, dia betul-betul jadikan iman yang asal dulu, ya. Dia akan dapat, dia akan yakin lah.
barukan iman dia. Tapi kalau masih lagi la ilallah, masih ada lagi dia, ada lagi Allah, masih lagi dia yang menafikan semua, tak ada yang adanya Allah, dia yang menafikan, bukan Allah. Maknanya kita belum sampai lagi. Tak apa, yang mustahaknya duduklah selalu ni kan. Bila Allah nak bagi nanti, Allah punya kuasa. Dia nak bagi dalam masa 5 minit, Allah boleh bagi. Allah nak bagi dalam 1 jam, Allah nak bagi dalam seminggu, Allah nak bagi dalam 6 bulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Itu Allah Ta'ala punya kuasa, bukan kita punya kuasa. Sebab Rasulullah pun bagi tahu, aku kenal Allah daripada Allah. Sahabat tanya, Abi, kami nak kenal macam mana? Kau tengoklah aku. Sebab Nabi Muhammad ni, bila dia dah kenal Allah, dia tak ada rasa ada diri dia. Maka tu dia katakan pakaian kita la ilaha illallah. Pakaian kita semua ni, tak kira manusia ke tak manusia ke, apa yang Allah jadikan pakaian kita adalah Adam. Tak ada. Tapi bila ilmu ni dah lama sampai kita merdeka, dia dah mula dah. Ibu yang ni bekas wadah ni tadi mentauhidkan Allah ni yang utamanya. Kalau orang dulu belum ada elektrik dulu, memang ni ya, mana-mana kita dengar malam-malam dia orang punya cerita semua berkenaan nak ajar anak-anak daripada kecil, semua esakan Allah je. Itu dulu. Lepas tu dia ambil ilmu-ilmu lain, semua ilmu makrifat tinggi macam mana masuk dalam mangkuk wahdah. Itu semua bekas dia, semua mengesakan Allah. Sekarang ni wahdah kita dah ditutupi dengan pilar-pilar tu tadi, maknanya asas bekas untuk isi ilmu kita tak siapkan dulu, maknanya mentauhidkan Allah. Kita tak siapkan dulu betul-betul, tak sempurna lagi. Maknanya dasar dia tak kuat lagi, kita dah ngambil ilmu lain. Tak apalah, tapi cari balik ni, kukuhkan balik. Sebab bukan saya suruh buang ilmu tu. Imam Ghazali pun guru dia ajar, Imam Ghazali dah top, dia tak suruh buang dulu, letak tepi aja dulu. Ambilkan dia dulu. Kalau kau masukkan sekali, kau takkan boleh faham. Pasal kau bawa benda yang tu, dia tak boleh ada 2, 1 pun tak boleh. Diri kau pun tak mau ada. Baru jadi bekas tu nanti. Mengesahkan Allah je hidup. Qul huwallahu ahad. Jadi bila begitu, baru masukkan balik. Baru ilmu tu jadi bercahaya semua. Macam kita baca Quran, kalau kita mula baca Quran, kita baca Quran, dan sudahnya kita akan dapat rasa satu kesedapan dia bagi. Itu peringkat permulaan lah. Tapi cerita sampai bila kita nak dapat tu lambat. Tapi bila kita dah faham bab ni, kita letak ke tepi dulu, kita betul Allah je. Nanti kita baca Quran dah jadi lain. Kita tak nampak Quran ni tadi ilmu. Kita nampak dia tu nur. Sebab memang betul Quran, Allahu nur sama, Allah menjadikan cahaya dulu. Bukan ayat dulu, betul? Allah jadikan cahaya. Kan semalam dah cerita ni, sekian alam ni belum ada lagi, tapi Allah bentukkan nur. Allahu nurus samawati. Maknanya ni saya kecil kan, sebenarnya semua bumi jadi macam apa, pasir, bintang macam pasir, bulan, planet semua dalam tu, surga neraka dalam tu semua, pada masya apa semualah yang kita aras Allah semua duduk dalam Rabbil Alamin, sekian alam tadi. Itu belum jadi lagi, ni saya ceritakan. Dalam tu semua nanti ada isi tu. Jadi Allah jadi Allahu, aku menurunkan cahaya dulu. Nur Muhammad tu mengelilingi sekian alam ni. Dan Nur Muhammad ni macam tiup bolon, dia mengembang. Bayangkan start mula Allah jadikan Nur Muhammad, dia mengembang. Bayangkan daripada beratus ribu tahun, bayangkan besar mana Rabbil Alamin tu. Tu Rasulullah Isra' Mi'raj, dia kata setiap satu langit ke satu langit 500 tahun perjalanan. Mati hidup balik, tak sampai satu langit lagi. 7 kali 7. Lepas tu nanti temu pula nanti tempat daripada bulatan nur. Nur tu pula ada berapa? 5,000 lapis nur. Setiap satu di nur 500,000 penajaran. Itu lapisan nur lagi tebal, lagi berlapis, nurun ala nur. Allah sebut. Bila nak sampai? Tapi itu kata-kata bila orang Allah berkehendak, dia panggil kekasih je Nabi Muhammad, subhanallazi asra, maha suci aku yang boleh sucikan. Dengan kesucian aku panggil dia. Kalau tidak, siapa pun tak layak, malaikat pun tak layak. Jauh dia tak dapat nak digambarkan jauhnya. Dekatnya terlalu dekat, lebih dekat daripada diri kita.
dibahasakan Allah Ta'ala tadi. Kalau kita kata dekat, dia terlalu jauh, tak dapat nak gambarkan jauh. Isra' Mi'raj sekarang. Tapi bila kita dah dipanggil, dekat tak dapat. Lebih dekat daripada diri kita semayang. Rasulullah dia dipanggil sebab Rasulullah itu bukan makhluk. Faham tak? Rasulullah dalam diri dia tu adalah nur sifatku. Sifatku, kekasihku. Aku memuji dengan sifatku, zat dengan jadi hanya nurku aja yang, dan malaikat berasal daripada nur Muhammad, tak mampu nak masuk dalam tu, lebu. Muhammad aja yang dipanggil subhanallazi asra bi abdihi, hambaku tu makna dalam cerita kisah dalam surah Isra' ayat 1 tu, maknanya dia mengatakan dalam tu abdihi itu maknanya Muhammad lah. Tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu kita semua kalau tenggelam dalam nur Muhammad, kita kenal diri kita, kita tak ada, yang ada nur Muhammad. Sebab kita ni dipanggil, dia akan panggil automatik. Kita akan kenal. Di situ kenderaan untuk sampai kepada zat. Zat jangan dikaji, tak boleh. Tapi Allah jadikan untuk kenal zat aku, kenderaan dia adalah nur. Yahdillahu linurihi may yasha. Jadi beruntung orang kenal diri dia yang betul. Apa diri dia yang asliah? Nur Muhammad. Nur Muhammad tu yang boleh sampai mengesakan betul-betul aku pada zat. Kerana Nur Muhammad tu dia bukan makhluk, dia sifatullah, rahsia Allah. Di situ kita nak sampai kenal yang tu tadi. Sampailah, sebab nurku tak akan sesatkan sampai siapa. Nur tu aku jadikan memang tu sampai kepada aku. Yahdillahu linur. Maka tu mula-mula Allah jadikan nur dia daripada kasih sayang dia. Dia asyik dengan diri dia sendiri, ingin dikenali, dia jadikan nur Muhammad lah keliling. Makin membesar makin. Lepas tu Allah kurniakan lagi, dia jadikan dalam isi dia tu syurga, neraka, semua dia isi sampai sekarang Allah Ta'ala isi lagi. Sebab dia kan makin membesar. Jadi sebelum ni tak ada semua. Al-ata 'alal insanu khinu minad dari lam yakun syai'an. Belum disebut apa-apa, yang ada nur aku je, kekasihku dia, ya. Kemudian baru Allah jadikan daripada nur tadi, ya, daripada nur tu tadi. Jadi dia jadikan tadi, contohlah dia jadikan Nabi Adam, Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ni maknanya dia berasal daripada nur Muhammad, percikkan nur Muhammad dalam diri Adam tu. Arash Allah, syurga, neraka semua berasal daripada nur, semua daripada nur. Allah kata bagi tahu, aku jadikan semua ni kerana engkau wahai kekasihku Nur Muhammad. Apa Allah jadikan semua? Allahu nur samawa, bertujuh lapis langit, tujuh lapis seisi-isinya. Maka kita kena ni, saya bagi satu dia punya, Allah tunjuk kat saya macam mana skill dia punya rahsia dia untuk kita kenal sekalian alam ni, supaya kita sendiri pun bukan dengar cerita, kita ingat Rasulullah SAW aja yang dicerita abdihi itu, bukan. Kita pun sendiri akan Isra' wal Mi'raj juga. Selepas Rasulullah balik Isra' Mi'raj, Rasulullah masih Isra' Mi'raj lagi. Tapi Isra' Mi'raj Rasulullah tu lain lagi. Jangan ingat makna 27 Rejab. Ada yang kata 13 Rejab, ada yang kata 7 Rejab. Dan yang penting dalam bulan Rejab lah Rasulullah Isra' Mi'raj. Tak kira lah janji. Tapi selepas Rasulullah balik tu masih ada lagi Isra' wal Mi'raj Nabi. Kalau kita faham. Tapi kalau orang tak faham, dia ingat Isra' tu Mi'raj tu habis-habis itu. Sebenarnya Allah nak menunjukkan lagi perjalanan yang sentiasa menunjukkan linuriyahu min ayah. Contoh, ustaz daripada Ilmi datang ke rumah mak mentua, perjalanan tu linuriyahu min ayah. Kalau kita faham, itu semua perjalanan Allah yang memperjalankan. Dekat ke jauh, kan saya cerita tadi, roh kita tidur keluar pun Allah yang memperjalankan. Ke siapa yang asrahkan tu? Jadi kalau kita faham, kita sentiasa dah dengan Allah, kenal Allah, kat mana pun Allah yang memperjalankan. Jadi kita wa ma'akum aina ma kuntum. Dia tak pernah pisah dengan kita, tak pernah tinggalkan kita, dan dia yang menguruskan setiap detik-detik perjalanan hidup kita.
Jangan kita sangka kita yang salah ada dua tu dah. Kita dah hidup, kita dah mengakui kita memiliki hidup. Bila kita memiliki hidup, kita rasa kita memiliki kudrat, iradat. Bahaya gitu. Padahal kan kita dah bagi tahu la ilaha illallah, semua tak ada, semua dia. Habis kita buat jahat, kau jangan fikir buat jahat yang baik tu semua dia susun. Masalahnya engkau tak duduk situ, maka engkau akan ragu. Kau rasa engkau boleh menyusun jadi baiklah kononnya. Padahal kau nyusun tu lagi jahanam, lagi rosak. Neraka jahanam tu lebih teruk lagi. Pasal kau rasa kau nak nyusun, engkau menutupi susunan yang dah diatur tadi. Kau rasa engkau yang atur. Kursi sama, dia meletakkan semua kerajaan yang kita nak atur ni, kita rasa semua daripada dia. Tapi susahnya manusia sebab dia dah 20 tahun, 30 tahun, dia dah duduk dalam keadaan nak tarik steering susah. Saya cakap kesian lah. Bukan saya cakap susah. Sekarang ni macam mana pun kamu kena, selagi tak serahkan diri kita betul-betul 100% pada Allah, kau tak akan dapat kemanisan dengan Allah. Tak akan dapat, kesian. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Sama ayat-ayat Allah Taala, siapa yang betul-betul kenal Allah, takwalah dia kepada Allah, Allah akan bagi 100% kenikmatan dengan Allah. Wa yarzuqhu, rezeki yang mana kita rasakan Allah adalah rezeki yang paling besar. Bukan rezeki saya cakap yang kecil-kecil. Yang paling besarnya kita rasa manis. Ke mana pergi pun nikmat dengan Allah. Kalau kopi ni sedap, kita rasakan sedap kopi ni, engkau lagi sedap lagi. Kalau apa pun sedap, kita dah tukarkan. Allah wa amma bi ni'mati rabbika. Rabbi kita yang Rasulullah, itu yang nak saya sampaikan. Bukan sedap kopi ni kita cerita saja, tapi kita hajarkan sekali. Kopi ni sedap rasanya, Allah yang jadikan. Allah tu lebih sedap. Kau tukarkan setiap, nanti diri kau akan tahulah bahawa Allah tajalikan tu semua untuk mengesakan, nyatakan diri dia. Untung gitu, ya Allah, nikmatnya duduk kat situ. Lepas tu selain daripada tu nanti kita dah tak nampak. Kita hanya nampak tukar kan, lama-lama kita dah rasa apa pun kita nikmat dengan Allah. Itu yang saya maksudkan tadi. Orang yang betul-betul dah yakin, dia akan serahkan diri dia kepada Allah. Pasal dia tahu dia tak mampu nak buat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Bukan sekadar cakap. Kebanyakan kita minta maaf lah, bukan bumi sini lah, tempat lain. Dia hanya sebut la ilaha illallah ataupun la haula wala, tapi dia masih ada rasa diri. Tapi ni kita kata kaji, kita minta Allah kepahaman di sisi Allah. Kita kena, maknanya betul-betul dia, jangan ada rasa kita walau sesaat. Kita takut ada rasa diri kita. Ya Allah, minta maaf ya Allah, tadi aku angkat gelas ni aku rasa aku, ataupun tak kosong, aku rasa kosong ya, aku tak merasakan kau yang, minta maaf ya Allah. Itu pun kita jaga sebab kita dah rasa makin takut. Waliman khafa maqama rabbih, kan? Orang yang takut betul-betul pada Allah, ada rasa diri dia sedetik pun dia takut, Allah letakkan dua kenikmatan. Di dunia dia rasa nikmat dengan aku, di akhirat mana tempat pun aku letak dua kenikmatan. Ya Allah, untungnya orang yang takut kepada Allah. Tapi takut yang maksudnya saya kata, bila dia kenal Allah, dah betul-betul faham diri dia kenal Allah, dia tak mau ada rasa diri dia walau sesaat, dia jaga betul-betul. Sampai nak tidur pun, roh dia nak keluar pun, dia rasa Allah yang keluarkan. Dia nak halusi lagi. Kemanisan. Betul, kalau dah tak ada diri kita, dia kemanisan, dia atur diri kita semua cantik, pandangan jadi keluar cantik. Kan Nabi dah bagi tahu dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik semua, Nabi kata. Senangnya. Apa kata ya Rasulullah? Itulah kolbun. Kolbun yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kolbun kita punya faham, kolbun hati, aku ada hati. Dah, kolbun yang kenal Allah. Dia tak nak rasa ada diri dia, kolbun tu. Maknanya masuk Allah Ta'ala clear semua dia. Mendengar, melihat, bercakap, semua Allah dahulu. Dia tak ada rasa kedirian dia. La haula wala. Ya Allah punya nikmat dia duduk situ. Tak apa, kita walaupun kita tak dapat, sekurang-kurangnya bila kita dengar cerita ni aja, Allah sendiri akan kita dengar aja cerita yang ni, yang solid ni yang paling tinggi ni. Ni Al-Araf, mana ni Al-Azim ni cerita yang paling tinggi. Mana cerita projek 200,000 ke 300 juta ke tu, bilion trilion, cerita projek kecil tu, kecil macam pasir. Ini yang paling besar sekali, membabitkan perjalanan akhirat yang jauh.
Ini paling pun 100 tahun kita hidup. Pendek sangat. Yalah. Ini babit kat mana akhirat pun kita dengan dia beruntungnya. Perjalanan lepas kita nanti wafat 100 tahun ke kata bayar lama, kan? Perjalanan kita selus dengan nak Allah je kita. Pasal kat dunia lagi kita dah dapat. Walaupun kita dapat hari ni, besok mati, untung kau. Tak apa. Aku dah tua macam ni, nak belajar macam ni. Tak apa, yang penting dapat. Dia tak kira siapa. Allah nak bagi tu kena kita nak lalas ya Allah bagi. Tu yang penting dah. Ya takutnya mati tak dapat. Nak ke mana rong kau nanti? Dah dunia kau tak tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau tak tahu engkau datang. Engkau harus pergi kepada Allah, bukan pergi kepada syurga. Syurga makin masih engkau mensyirikkan Allah sebab engkau menyala tuju bukan syurga. Allahumma inna nas'aluka ridha kawal. Ridha tu belajar dulu. Jangan jannah dulu. Ridha tu Allah. Bagaimana nak belajar nak ridha Allah dulu? Semua doa gitu. Dalam Quran pun Allah ajar innal ladzina amanu, kenal aku dulu. Wah, ambil aku buat amalan sah. Kan dah telahum jannah nombor 3. Kan? Allah pun bagi tahu kita. Tapi kita ni dah dimomok-momokkan dengan upah. Kalau kita kenal diri kita, apa yang kita nak upah? Betul? Kita dah kenal Allah, apa yang kita nak upah? Kemarin kan kita cerita macam mana orang yang raja panggil apa dia punya masyarakat rakyat dia datang, beton ni senang hati, gudang beton ni banyak emas apa ambil. Semua ambil, seorang tak ambil. Semua ambil jadi kaya raya dah tak jumpa raja lah. Jadi kenapa kau tak ambil, orang lain ambil? Emas bulian intan pun jadi kaya dia orang ambil. Banyak lagi pergi ambil. Tak nak, aku nak engkau. Sebab aku dah kenal Allah, kenal diri, itu semua cukup. Aku dengan Allah cukup. Raja tu kata apa? Engkau lah sebetul rakyat aku. Aku ambil crown kau. Kau sekarang kau jadi raja. Sebab kau dah mengetahui. Jadi orang yang mengetahui ni dia dah bukan kata tolak syurga, dia dah memiliki syurga sebelum syurga dibuka. Kerana dia menemui hala tuju yang sebenar yang Allah Ta'ala kata engkau tu daripada aku. Dan semua syurga-syurga tu hak milik engkau sebenarnya. Jadi engkau tu untuk aku. Jadi kita dah tahu apa hala tujuan hidup kita sebenar. Kita mentajalikan hak Allah Ta'ala. Itu yang paling nikmat. Jadi nanti dia bila-bila pun dia nak letakkan kita besok ke lusa ke di alam barzah ke di padang mahsyar, dia nak letak mana kita tetap pegang. Engkau yang tahu maliki yaumiddin. Engkau yang tahu kontrol aku nak letak ke mana ya Allah. Gembiranya ya Allah. Allah kata inilah faduli fi ibadi. Inilah golongan hamba-Ku yang sebenar seperti kekasih Rasulullah, para nabi, para sahabat nabi, para wali-wali Allah, Harith bin Billah. Inilah golongan yang betul. Allah sendiri kata ini betul golongan ibadah. Tadi tu ibadah tu lain juga. Ibadahnya nak bukan Allah, nak ganjar sesuatu, nak upah. Cuci kereta abah nak berapa ringgit bah? 10 ringgit lah biasa. Dia suruh berapa bah? 10 asyik 10 je bah, 15 lah bah. Itu manusia yang tak kenal abah dia, yang tak kenal Allah. Tapi kalau yang kenal, dia takkan tanya berapa upah. Allah tu suruh, abah dia suruh, dia gembira dah. Gembiranya Allah suruh puasa gembira. Kalau kita tak kenal Allah, berapa ganjaran ni? Hari pertama tarawih berapa istana nak bagi Allah? Walaupun Allah bagi tahu dia nak maknanya Allah nak menyembunyikan dirinya tu. Ataupun Allah nak tengok engkau betul kenal dia ke tak. Dia jadikan ganjaran-ganjaran tu bukan tak betul, tapi dia nak tengok hala tuju kau betul ke mana. Dan dia nak bagi tahu nikmat syurga tu katalah 5,000, dia kalau dia faham aku ni yang menciptakan dia lebih tinggi daripada dia, faham tak? Jadi Allah jadikan salah satunya nikmat syurga tu supaya kita tahu Allah tu lebih nikmat. Wa amma bi nikmati rabbika fahad, daripada apa segala nikmat pun. Untunglah orang yang dah kenal Allah. Inna fatahna laka fathan, dia dah dapat nyata kemenangan, dia dah rasa dia tak ada nampak lagi yang lebih. Ini maknanya daripada golongan dia yang kecil, yang besar, yang golongan ada pelajaran menteri-menteri agung ke apa seluruh dunia, yang Islam tak Islam, Yahudi, apa Majusi, apa agama pun, asal dia manusia, kalau dengar dalam YouTube ni dia pasti akan tersentuh. Ni bukan untuk Islamnya ilmu Allah ni.
Allah tu semua makhluk dia. Jadi dia boleh bercerita, tak ada kitab yang lagi nak jelas. Hanya Allah yang menjelaskan dengan jelas. Semua manusia-manusia yang dengar ni, kalau dia buka hati dia, dia betul-betul tak kira dia Yahudi ke Kristian ke, dia akan faham. Apa lagi macam kita Islam, patutnya lagi faham dulu. Kalau yang Islam tak faham tu, maknanya dia masih tutup pintu hati. Jadi saya melepas diri. Saya dah bagi tahu, dia bagi tahu, nyatakan apa yang Nabi Muhammad SAW bawa. Ini yang pertama dia, yang mustahak sekali. Ya, tu tadi. Jadi tak kira kalau kita dah banyak ilmu, taruh tepi dulu. Kosongkan betul-betul, terangkap taruh tepi. Bukan suruh buang, bukan suruh hina diri sebenarnya. Pasal ambil ni yang lagi mulia. Jadi kau pegang yang ilmu tu yang tinggi-tinggi yang kau belajar tu ingat mulia. Sebenarnya tu belum mulia selagi kau tak dapat. Kau pegang Allah baru mulia. Sebab Allah dulu kena baru. Jadi kalau kita belajar dah tinggi mana cuma la ilma lana balik. Belajar tinggi sebenarnya la ilma lana balik. Jadi duduk situ. Duduk situ, nanti dia suruh ambil yang kita dah belajar, baru ambil. Sekarang kau tak tanya dia, terus ambil ilmu tu dulu. Halus benda ni. Kita tak sedar kita lah wala yusyrik bi ibadati rabbih. Kita dah mensekutu Allah dalam ibadah. Dalam ibadah ni kita rasa kita. Dalam ibadah ni kita kata jawapan dia situ pada Quran ayat ni. Kalau sakit misal kata ada masalah apa pun yang halus, ini ayat. Apa dia? Wa nunazzilu minal Quran. Jadi kita tengok ayat tu, kita tak nampak Allah dulu. Betul? Halus kan? Itu kata wala yusyrik ni halus. Kalau tak betul-betul kenal Allah dan Rasul, kita memang akan jadi gitu. Saya bukan kata Quran tu tak boleh baca, bukan. Kita nak kena, maknanya macam Nabi Musa tu cakap tu. Dia sakit gigi, nak pergi perang. Dia tanya Allah apa nak ubat dia, naik atas bukit tu. Dia pun kunyah kan? Kunyah baik, belum kunyah lagi, cucuknya ni pakai mulut, dia tak ada petik. Allah Ta'ala kata, ya, baik. Jalan tak sempat lagi pergi perang, jalan sakit balik. Dia terus patah pergi ke atas bukit tu, dia kunyah 100 helai, tak baik-baik. Allah tegur, kenapa Musa kau macam kambing dah terkunyah-kunyah? Tadi kan kata sakit gigi tadi baik punya, ni ngapa tak baik? Kau percaya dengan daun ke? Tengok. Kau percaya dengan daun ke? Allah Ta'ala kata. Taklah tadi aku yang cakap, sekarang aku tak cakap. Kau kena lapor setiap saat dengan aku. Wah, walau 100 kali kau kunyah tu baik, 101 kali kau kena tanya aku juga. Subhanallah. Macam tu bila kita dah kenal Allah manisnya, kita tak mau mendahului, kita tetap, kalau kita dah tahu pun obatnya tadi ni ayat wanunan, kita tetap tanya Allah. Walaupun 1000 kali orang tu datang, kita tetap tanya lagi, ya Allah, apa ayat dia? Tu. Jadi Allah kalau nak kata batu lepas tu baik, batu pun baik. Jadi ikut Allah, bukan ikut apa yang tertulis, apa yang daun ke, tak. Walaupun daun tu pernah, tapi kena ingat yang membaikkan bukan dah Allah. Allah Ta'ala kata letak sini, urut-urut letak macam ni pada engkau punya ni pipi, nanti tarik nafas. Nak buat macam mana? Tadi daun, kau tanya sekali lagi lain pula, kau tanya lagi sakit yang sama juga, tapi Allah yang tu pasal di sisi Allah. Kita jangan mensekutukan Allah. Ada dua kita nampak, daun yang boleh baikkan Allah kan? Ada semua benda ni kan. Jadi tu pasal untungnya, manisnya bila kita belajar benda ni, Allah Ta'ala kata engkau akan rasakan, maknanya betul-betul kekuasaan aku ni di tangan aku. Aku nak jadikan zaman Nabi Musa, Fir'aun berkuasa, itu aku. Kau jangan nampak Fir'aun tu, kau kena nampak aku letakkan kuasa kursi sama wati wal ar. Jadi dalam dunia ni kita tak nampak dah orang ni raja ke, orang ni ketua apa benda pun, ketua apa pun dalam ni, kita dah tak nampak. Bila kita dapat belajar, kita tahu semua kuasa Allah. Dia tak ada kuasa, dia raja ke, dia orang kaya. Jadi kita jumpa dia biasa je. Sebab kita nampak Allah dahulu. Kita tak ada nak rebut kuasa dia pun. Sebab kita dah ada Allah cukup. Hasbunallah. Kita dah duduk macam tu. Tu sangat inna awliya Allah la hafun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tak ada kerisauan sebab dia dah dapat Allah. Jadi kita nak duduk situ macam mana? Kita nak duduk situ macam mana?
Allah dah bagi jalan-jalan dia tadi. Ihdinas siratal, bukan cakap tu rambut dibelah 7 ini. Bukan. Inilah dia saya cakap tadi. Inilah dia. Bila kita nak kenal diri, kita nak kenal Allah, Allah akan tunjukkan betul-betul. Kan? Apa tu jalan yang dikatakan, kan? Jadi fatwa tu, sentiasa fatwa tu, hikmah tu kita nak Allah dulu. Hikmah tu adalah Allahnya selalu kita bergantung nombor satu. Apa pun pekerjaan yang kita nak buat, semua hikmah, kan? Tu Luqmanul Hakim tu hikmah. Macam mana semalam duk cerita macam mana dia ajar anak dia. Pertama, Luqmanul Hakim, kenapa dia kata Allah suruh dia bersyukur betul-betul. Apa bersyukur tadi? Sebelum dia nak ajar anak dia tadi, dia tu kena hidup bersyukur. Dan syukur tu apa? Syukur lawannya kufur. Ustaz, syukur tu maknanya dia tidak menutupi hak Allah Ta'ala. Dia tak mau rasa ada diri dia. Itu syukur. Tapi kalau ada rasa diri, lepas tu kita cakap Alhamdulillah, tak boleh. Dia syukur ni kena tak ada diri, baru sebutan dia Alhamdulillah, engkau lah memuji dirimu ya Allah. Baru betul. Tapi kalau kita kata terima kasih, maknanya ada dua, tu tak betul syukur. Minta maaf saya cakap. Syukur tu tadi adalah dia merasakan tak ada diri dia. Dia tak ada merasa diri dia. Tu datangnya daripada Allah, masuk kepada diri Adam. Rasa syukur tu. Sebelum ni dia tak boleh gerak, tak boleh apa, masuk nyawa roh tadi, kan? Syukur tu rasa tu, syukur tu rasa, lalu disuruh ucap oleh Allah, Alhamdulillah, akulah semua sekalian yang aku jadikan memuji aku tak layak. Yang puji aku Alhamdulillah tu adalah aku memuji diriku. Tu Alhamdulillah. Tapi kau rasakan engkau puji Allah, tu tak betul lagi tu. Tak layak. Sebab siapa yang punya hidup, siapa yang punya kalam, siapa yang punya kehendak, siapa yang punya kudrat, siapa punya pendengaran yang dengar puji itu tadi, siapa yang nak rasa itu tadi, ada kita lagi. Kalau ada lagi rasa kita sikit pun tak betul, sikit ada rasa diri kita pun tak betul. Pasal dia kata la ilaha il, tu Syekh Abdul Qadir ni dia pecahkan lagi la ilaha illallah. La hayyun la qaribun la murin la basir la lahul mawjud illallah. Nakkan biar anak murid dia faham. Kalau la ilaha illallah kadang kita tak boleh nak faham lah. Dia nak ke bedah siasat kupas dulu. Apa tu la hayyun, apa tu? Tak ada hidup engkau. Dia pecahkan. La hayyun, tak ada hidup engkau. Yang hidup hanya Allah, yang hidup kita kena, bila mula kita nafikan lah, lepas tu kita dah tanamkan pula. Mula dah hilangkan semua, lepas tu kita tanamkan yang hidup hanya engkau ya Allah, yang hidup hanya engkau ya, yang sebut hanya engkau ya Allah, yang sebut, yang kehendak hanya engkau ya, yang dengar puji hanya engkau ya, yang semua yang ada hanya engkau ya, yang hidup, ulang-ulang kau tanam sampai tak ada kita. Mulanya nafi buang semua, lama-lama tanam dia je wa ma ramaita. Jadilah tu. Melihat pun dia dulu kan? Ada semua. Untungnya ya Allah manis. Ya Rasulullah kata inilah orang yang betul mentauhidkan Allah. Inilah yang manis, tak ada pahit. Jadi itu yang Rasulullah diutus mubassiran. Aku tidak lain utus Nabi Muhammad kekasihku, melainkan aku suruh sampaikan, iaitu berita gembira siapa yang bila kenal aku, bila dapat berita gembira. Ini yang Nabi, tak ada lain kerja dia. Dia hidup dalam keadaan gembira sebab kenal Allah, menyampaikan ni. Kita tekan menyampaikan ni, kasih tekan. Orang ni degil, orang ni tak nak ni. Nabi tak ada. Nabi gembira lagi. Kau nak ke tak nak, tu peduli. Aku terus menerus sampaikan kegembiraan untuk supaya manusia kenal Allah Ta'ala, faham. Bila orang tu dah kenal Allah, sahabat dah kenal, Rasulullah gembira. Rasulullah pergi tempat lain lah. Sahabat yang belum, sampai macam itulah kerja. Sahabat pun buat kerja begitu juga. Sampai ke kita masuk merdeka dah, hala tuju dah lagi tajuk lah. Kita kejar benda lain dulu. Allah tu tak dinombor satukan. Bila Allah tak dinombor satukan, habis semua. Asas kita tak kuat nak. Kita ni kuat bila kita betul-betul mengesakan Allah. Jadi kita tak takut siapa. Orang Yahudi ke, Iblis ke, semua lemah kita nampak. Nabi para wali dia nampak benda ni. Orang-orang kafir ni serang naik kapal perang, lemah dia dapat. Dia nampak semua. Tak ada kuasa semua.
Dia bergerak pun nampak orang kafir ni, kapal tu bergerak, semua Allah yang gerakkan, dia nampak semua. Watera yang di lautan Allah yang gerakkan, dia nampak semua gitu. Faham? Allah Ta'ala kata kau tunjuk suruh berhenti, Allah bagi ilham kat dia. Berhenti kau kapal, berhenti. Allah yang suruh. Okey. Jadi dia semua kekuasaan di tangan dia, tak nampak lagi. Itulah keberuntungan, maknanya saya nak bagi tahu barulah jadi kita ni. Kalau kita letak, semalam saya cakap kalau kita letak kita ni agama Islam, kita tersilap. Bukanlah saya cakap saya tak Islam, bukanlah saya suruh orang Islam supaya tak mengaku Islam, tapi saya nak bagi tahu jangan letak Islam dulu. Letakkan kita ni manusia dulu. Sebab manusia ni mulia tak? Laqad khalaqnal insana fi. Sekarang ni kita belum kenal manusia kita ni betul-betul, siapa manusia yang Allah Ta'ala kata mulia tu tadi, kita dah terus ambil Islam. Betul? Adakah Islam dulu atau manusia dulu? Ini kena faham konsep yang Allah Ta'ala ajar pada Rasulullah tu. Rasulullah ni dia duduk kat Gua Hira, dia lupakan semua. Nama dia pun dia lupakan. Dia nak betul-betul, dia jumpa, dia dapat kat Gua Hira tu. Pertapaan dia 40 hari, turun, naik lagi 40 hari, turun balik, naik balik lagi 40 hari, 120 hari dia dapat. Pertama untuk diri dia kenal Allah, kedua dia buat kerja ni, ketiga untuk semua sekalian manusia. 3 round. Jadi pertapaan umatku adalah pertapaan umatku macam mana? Bercampur dengan cara? Betul Ustaz? Hadis kan? Nabi dah tak bagi lagi betapa maknanya lama-lama macam Nabi buat. Tapi Nabi SAW suruh pertapaan umatku bercampur. Boleh tak kita buat macam tu? Pertapaan macam mana boleh? Saya tak boleh. Tak, pasal kita kena lalui khalwat tu juga. Nabi dia bagi tu kias, jangan kita ingat senang nak campur masyarakat. Kalau kau tak selesai dengan Allah Ta'ala, kau boleh nak macam boleh. Kau kelawat dengan khusuluk dengan Allah Ta'ala, tak lepas adab kau dengan Allah, tak kenal lagi, kau nak apa masyarakat? Asal Rasulullah tu dia bijak. Dia tengok. Jadi macam mana kita kena carilah, kenal diri, kenal Allah, baru boleh. Betul. Khalwat yang tu, suluk tu maknanya kita berakhlak betul-betul dengan Allah hidup kita. Nak minum contohnya, dia lembab, mula-mula dia jadi lembab tu. Bila dah dapat ni, ya Allah, minum ya Allah. Baru dia tangan kau yang dapat rasa tu hayati. Dia slow, dia bab roh ni belajar dia sentimental lah, dia slow. Dia nanti, terima kasih ya Allah, engkau lagi best pada ni. Dia mula slow lah. Dah lama dia dah tak ada rasa diri dia dah. Mula-mula memang lesson L kan. Nanti dah lama-lama 2 tahun P lah kan. Tak apalah. Yang penting bawa. Sekarang masalah manusia tak bawa. Itu jadi kita Islam takkan kuat sampai bila-bila. Kalau Imam Mahdi turun, kau kena pancung dulu. Kau lah kufar. Orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, kufar lah. Dia mengingkari, menutupi Allah Ta'ala punya hak pada diri dia, semua hak Allah Ta'ala. Dia mengakui dia ada hak. Dia punya ilmu, dia punya kudrat, dia punya kehendak, dia punya pendapat, dia rasa. Kan dah memakai Allah Ta'ala punya pakaian. Kan? Mana boleh kan? Boleh ke? Itu tadi kita hidup di dalam mensekutukan Allah setiap masa, setiap detik. Kita tak sedar. Tapi bila kita belajar, Allah Ta'ala kata kenal diri, Alhamdulillah, kita dapat. Jadi ini kita nak masukkan pelajaran ni kepada anak-anak kita yang maknanya daripada kecil lagi. Sebelum dia akil balik, sebelum akal dia sampai kepada Allah, kita yang nak kena. Jangan dia sampai akal balik kita kata dia dah kenal. Tak betul. Kita kena ajar dia. Ajar dia sampai dia betul-betul kita pastikan kita sendiri dah dapat. Kita nak pasti macam mana dia pun dapat juga. Mubasyiran, berita gembira yang anak. Kalau tidak, selalulah kita cari jalan macam mana. Minta pada Allah, ya Allah engkau tahu urus isteri anak-anak aku. Jadi kita kalau ada anak-anak buah ke, kita kena apa? Sebab ni Nabi Khidir dengan Nabi Musa, Allah wujudkan Nabi Khidir. Nabi Khidir dia kerja dia memandang yang akan datang. Kita tengok dalam surah Al-Kahfi yang setiap hari Jumaat, malam Jumaat Rasulullah suruh baca tu, supaya kita ni ada pandangan yang, wawasan yang
Nabi Hidayah ni mengajar, Allah Ta'ala utuskan untuk mengajar Nabi Musa kepada, tengok dia perahu tu dia lubangkan. Padahal kita apa kau lubangkan elok-elok kan. Tapi dia dah nampak dah wawasan dia tu, lanon tu jahat tu, dia ambil perahu yang cantik-cantik. Kan dia lubangkan dan ambil. Lantak kau nak tenggelam, lantaklah lanon pun buat tak layan kan. Nampak wawasan dia suruh kita ni. Begitu juga lelaki anak-anak tu dia apa ni? Dia bunuh. Musa kitab ni bunuh balas bunuh ke kitab Taurat kan Musa. Mana dia boleh tahan kan? Padahal dah pesan jangan banyak omong, jangan banyak tanya. Habis tak? Pasal Nabi Musa kata, nanti aku ceritalah. Tapi dia cerita nanti, budak ni kalau dia beri sampai hidup nanti, mak dia nak dikapirkan, keluarga dia orang kampung nak dikapirkan. Jadi Allah Ta'ala kata, aku berbuat ni bukan hawa nafsu aku, bukan aku ni. Jadi bukanlah kita nak ikut Nabi dia, kita tengok ni budak tak betul kita pancung lah. Nanti si Haji suruh macam tu, ya aku pula kena kang. Dalam muka aku ya, orang lain tak ada. Dalam tip betul ni. Jadi gitu, sebenarnya nak ajar kita wawasan. Anak kita ni kalau daripada kecil tak dimasukkan ilmu kenal diri, kenal Allah, akan datang dia bunuh kita balik. Kan Rasulullah beritahu tanda-tanda akhir zaman, anak jadi ketua apa Ustaz Ustaz tanda-tanda zaman. Sebab kau tak ajar ni. Kita ajar. Bila kita dah ajar anak kita kenal diri, kenal Allah, dia mana pergi dia masuk ilmu tinggi macam mana pun kita tak risau sebab dia tahu. Betul? Barulah dikatakan akil balik. Kadang dah 80 tahun pun tak akil balik. Jadi kita macam mana kita nak, jadi tak apa. Kita proses balik sekarang ni, kita nak macam Nabi Hidayah. Mesti ada anak murid Nabi Hidayah sekarang ni. Supaya dia boleh membaca kepada orang sekarang, supaya walaupun Nabi Hidayah tak apa, anak murid dia pun siapa. Anak murid ni pasti akan mengikuti. Jadi kita kena. Rasulullah pun ajar, suruh pandang akan datang. Rasulullah dah cerita dah. 1400 tahun lebih tu Nabi dah cerita. Akan datang kembali balik asing. Ghoriban Ghoribun ya Ustaz Ghoriban. Akan menjadi asing balik ni. Orang dah tak mau pada Allah dah. Orang tahu nak hidup dia, nak memberesi hawa nafsu dia. Dia tak faham yang Allah tu nombor satu. Bila kau dah nombor satukan Allah, semua dunia akhirat akan ke surga akan menunggu kau. Dia tak faham. Kesian tengok. Allah Ta'ala kata, apa Rasulullah kata akan datang. Itu Rasulullah wawasan ni lagi jauh daripada Nabi Hidayah. Rasulullah lagi jauh. Tu nampak. Jadi kita ni kena memikirkan nanti. Kita kena jadi anak murid Nabi Hidayah, memikirkan anak kita, isteri kita dan cucu cicit kita. Kita kena pastikan semua, setiap mak bapak ke atau paling tidak dalam rumah tangga, bapak dia mesti ada dalam satu, ada proses pelajaran yang paling tinggi ni. Baru dihantar pelajaran yang universiti yang rendah-rendah ni. Bukan saya nak pelekehkan pelajaran lain, tapi yang paling tinggi ni mengenal diri, mengenal Allah, kata Rasulullah. Ini yang nak dimasukkan dalam rumah engkau tu, engkau bertanggungjawab. Mak bapak engkau yang corak. Mau macam mana punya rentak, Yahudi ke, Nasrani, Majusi ke, ataupun mengenal diri, mengenal Allah. Untunglah kalau kita masukkan ni dulu. Tapi bila dah, makna kita dah tak kesampaian, kita baru dapat, tak apa. Cari jalan lain. Allah akan bagi lorong. Kalau engkau dah betul-betul nak Allah, Allah akan bagi lorong. Engkau, isteri engkau, anak engkau dah besar walau macam mana pun, tetap Allah akan bagi. Asalkan engkau mesti tetap engkau dulu. Pasti Allah tahu engkau sayang isteri, engkau sayang anak aku dah besar, ya Allah, macam mana aku nak didik aku. Tak apa, jangan risau. Yang penting kau dapat dulu. Lepas tu engkau, Allah akan bagi, aku akan jaga semua isteri anak engkau. Tu kata wa may yattaqillah ayajallahu makhraja wa yarzuq. Itu luas maksudnya. Bila kau betul serah 24 100% pada Allah, Allah yang tahu kontrol aku, ya Allah, jangan biar aku kontrol walau sesaat, walau sekelip mata, kata Rasulullah. Engkau pakai itu betul-betul, nanti semua keliling kau akan jadi cantik. Sebab yang boleh bagi cantik semua ni, semua kekuasaan Maliki Yaumiddin di tangan Allah. Dia Malik, dia yang merajai. Bukan Maliki Yaumiddin kat sana akhirat. Bila-bila pun sini apa pun kita nampak semua Maliki Yaumiddin. Iblis pun
Allah yang bagi dia watak tu. Malaikat ni watak ni, kalau pegang aras, kalau tulis. Kau watak tu semua je daripada kursi samawah. Kau daripada kerajaan Allah. Ada ke kerajaan lain iblis tu dapat? Mana ada? Itu muka iblis tu pernah tengok? Kalau kita tengok dia demam kita. Demam boleh tengok muka iblis. Itu dia sembunyikan. Malaikatul maut, dia datang menjenguk kita satu hari berapa kali. Dia tak tunjukkan muka. Kalau tunjuk nyaya kita. Keras je. Bila time waktu dia nanti, kat daun Sajrah Muntaha tadi kita nampak daun tu dah kuning kering nak jatuh, malaikat maut tahu dah habis kita. Tak sempat jatuh ke bumi, dia dah 40 malaikat dah godik semua dah. Dan godik semua ni yang lekat-lekat kuat ni, dunia punya tubuh kita dengan dunia dia kuat, itu lagi dia godik ni. Lagi kuat macam gam gajah kan, lagi dia godik 40 malaikat tadi. Pesuruh daripada Allah, daripada Malaikatul Maut dia kata. Orang ni dah nak apa dah? Godik. Dah kering daun dia dah. Lepas tu malaikat maut datang tunjukkan muka dia je. Pam. Macam ni mata kita terbelia. Tak boleh cakap apa, keluh. Tengok muka dia tu. Muka daripada Rasulullah kata, aku pun tak tahan tengok muka Malaikatul Maut ni ketika dia nyabut nyawa. Itu muka Allah, serpihan percikan daripada murka Allah punya wajah. Iblis yang ngeri muka dia pun kalau tengok tak tanggal nyawa iblis tu. Bayang ngeri. Itu pasal orang nazak Rasulullah suruh tengok. Orang nazak tengok dia nazak macam mana. Dia nampak dia tak boleh terkelah. Berbunyi meletup. Tengoklah baru kita tahu macam ni betul lah. Itu dalam filem dia mati dalam iman tu filem dia. Itu filem lah. Kau janganlah. Kau tengok yang real punya. Yang main-main. Tu pasal Rasulullah kata orang yang beruntung ni banyak ingat mati. Banyak ingat mati tu istilahnya mati. Maut tu qabla antal, matikan diri kamu Rasulullah sebelum datang mati. Sebelum mati yang malaikat tu maut datang betul-betul tu, kau kena merasai. Macam mana rasai dia tu? Macam mana nak rasai tu tadi? Kita kena proses lah. Kita proses bahawa ya Allah, lupa engkau lagi ngeri. Lupa engkau itu lagi ngeri daripada wajah malaikat tu maut. Ajar diri kita. Ajar diri kita. Bukan nak lawan malaikat tu maut. Rasulullah dibagi lihat, ya Rasulullah kata ketika Isra Mi'raj, Rasulullah kata perlihatkanlah wajahmu wahai Malaikatul Maut. Israel. Perlihatkanlah wajah. Aku takkan perlihatkan selagi engkau belum waktu sekat. Tak boleh, engkau tak tahan nanti Muhammad. Suara Allah Ta'ala dengar. Jangan kau menyalahikan permintaan kekasihku. Lihatkan apa yang dia nak. Muhammad kalau minta jangan ada, Allah Ta'ala marah. Jangan kau tolak permintaan kekasihku. Malaikat maut gila. Dia tiat kan. Saya lihat Rasulullah dah diam. Hilang semua semangat dia. Ibaratnya malaikat tu lihat tu macam duit siling begini. Dia pintal macam ni. Jadi diri kau ni, bumi ni jadi macam duit siling dia. Pusing kintal macam ni. Bayangkan kita nampak makhluk Allah tu yang ngeri, yang dia bumi dia buat macam ni, semua dalam genggaman dia. Macam mana? Macam mana terbeliak mata tu? Kalau kita memang mati terus lah. Tapi Rasulullah tu tak tahan. Jibril sahabat dia pegang kat dada dia. Baru dia tenang balik. Serap dah jadi apa tu balik. Dia sorok balik wajah dia. Aku terjadi daripada percikan murka, wajah murka Allah. Ya, siapa yang sanggup? Itu baru percikan murka Allah. Belum, kita dah banyak kali buat murka Allah. Tak takut tenang. Jadi kalau kita belajar benda ni, kita memproses. Takut Allah tu lebih, maknanya kita lupa Allah tu lebih bahaya. Kan dah dia bagi tahu, Allahumma ajirna minan nar. Kita minta ya Allah jauhkan daripada nar. Tu maknanya kita tak nak lupa pada Allah lah tu. Kalau api neraka tu azab, lupa pada Allah lagi
Jadi kita letak situ, ya Allah, janganlah Allah ma'ajanna minan nar, jangan bagi aku lupa engkau dan jangan bagi aku ada rasa diri aku. Itulah maksud dia. Saya nak pegang dia punya hakikat wal ma'rifatnya. Baru betul kita betul-betul orang yang waliman khafa maqa marabbihi jannah. Betul-betul khauf, betul-betul. Di dunia lah untung siapa yang takut pada Allah. Kat dunia kau tak nampak Allah. Dia yang soal boleh ke penghujung zaman ni manusia boleh lihat Allah? Lah kau solat tak nampak Allah ke? Yelah, macam mana nak nampak Allah? Rasulullah dah bagi tahu. Ibadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Apa ayat dia, Ustaz? Tak? Melihat Allah. Saya bahasa Arab dia apa? Hadis dia Ustaz tahu. Tapi itulah dia penjemahan lebih kurang itu. Apa ni, ibadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Dan kamu memang kalau tak mampu lihat, yakin ni ajalah yang Allah